Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to the another episode of the Luhur's Podcast with me Bilal. And me Ahyad. Dan ini adalah episod yang ke 11. sambungan bagi episod yang ke 10. Okey. Dalam episod yang ke-10, kita ni sudah bercakap pasal isu yang bergolak masa ni. Isu di antara Palestin dan Israel. Okey. Dan di hujung-hujung sekali ditimbulkan satu permasalahan. Ya. Di dalam isu pergolakan di antara dua buah negara, ataupun bukan lagi setakat negara, tapi di antara dua agama, Sebenarnya. di antara Islam dan Yahudi. Berlakunya bunuh-bunuh, peperangan lah, Ya. yang kejam, kezaliman. Timbul satu persoalan. Mana Tuhan sekalian alam ini yang berkuasa untuk merubah satu keadaan daripada yang buruk ke yang baik, ataupun sebaliknya macam itu. Kenapa tak dibiarkan ataupun dibagi ujian yang berbentuk barat ini kepada saudara kita ni yang ada di Palestin. So isu ini adalah, kita namakan dia sebagai problem Of evil. Dan isu ini ataupun problem of evil ini bukan saja berkaitan dengan apa yang berlaku masa ni di antara dua buah di dalam peperangan itu. Ya. Tapi ia juga berlaku di dalam kehidupan seseorang lah, seorang Muslim secara spesifik lagi. Contohnya macam ia sudah taat beribadah, puasa, berzakat, apa semua komplit. Ya. Tapi dibagi juga ujian ataupun ditimpakan juga kepadanya satu ujian yang barat, yang sampai boleh ia mempersoalkan. Malah mungkin lebih barat kali daripada orang yang dilihatnya bermaksiat dan kufuran contohnya. Ya. Macamnya, aku sudah jual sembahyang ni, aku sudah jual ni, tapi mengapa masih ini aku kaya-kayanya? Sebab tu masih aku payahkan makannya, belurih makanan harian, lapar akunya macam misalnya. Ataupun sudah aku ni taat kepada Allah Ta'ala, dibagi arahnya kesedihan yang indah dapat dipikulnya, macam meninggal dia bininya misalnya, meninggal dia anaknya, ataupun dibagi dia ia kesakitan misalnya, bagi lumpuh dia apa misalnya, macam itu. Jadinya bertimbul persoalan ni, problem of evil ni. So apa kan sebenarnya problem of evil ni? Jadi untuk kita ni membuat gambaran umum lah untuk masalah ni, sesimpelnya ia ada dua fakta lah yang menjadi asas kepada permasalahan ni. Yang pertama ialah bahawa Tuhan itu berkuasa untuk menciptakan apa saja. Kan, artinya kita ni percaya bahawa Tuhan itu, yakni Allah Ta'ala, Maha berkuasa, Tuhan bagi sekalian alam, dan tidak ada satu pun perkara yang berlaku, sama ada yang sudah berlaku ataupun sedang dan akan berlaku itu, melainkan semuanya semata-mata dengan kehendak dan penciptaannya lah, basically. Artinya dia kira perkara tu baik ataupun buruk bagi kita ni percaya bahawa semua tu atas kehendak dan izin Allah Ta'ala juga, dan dia yang menciptakan. Jadi itu fakta pertama yang perlu yang menjadi dasar kepada masalah ni. Kemudian fakta yang kedua yang menjadi dasar kepada masalah ni ialah terjadinya perkara-perkara buruk ataupun musibah ataupun bala bencana ataupun kesusahan dan lain-lain lah, kemudaratan kepada makhluk. Terutama sekali kalau ia berlaku kepada hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang taat kepada Allah Ta'ala, hamba-hamba yang telah menunaikan haknya lah, kita ni katakan. Jadi ataupun dua perkara ni menimbulkan persoalan, iaitu macam yang disebutkan tadi lah. Artinya boleh jadi akan timbul persoalan bahawa sudah juga, bukankah diorang ni beriman, dan bukankah diorang ni telah berbuat taat, dan bukankah diorang ni telah berbuat baik, tapi kenapa masih juga Allah Ta'ala menurunkan bala bencana lah diorang, ataupun masih juga diorang ni Allah Ta'ala berkehendak supaya diorang ni
ditimpa penderitaan dan ujian yang barat banar kan, sehingga kadang-kadang melebihi lagi ujian yang ditimpakan arah orang-orang yang kufur malah. Contoh dia, dan tadi dapat lihat penzahirannya mungkin dalam isu Palestin ni kan. Boleh jadi antara persoalan yang timbul ialah bukankah macam yang tadi bincangan episod lepas kan, bukankah Ketani yang pada pihak yang benar, dan bukankah Ketani berada di pihak agama yang benar atau dan bukankah Ketani yang berada di pihak yang dizalimi. Contoh tapi kenapa sampai masa ni masih belum datang kemenangan itu? Malah sangat-sangat dahsyat juga penindasan yang dilakukan itu. Sedangkan Allah Ta'ala tu kita ni tahu berkuasa untuk memberhentikan semua tu kan, dan berkuasa untuk memenangkan kaum muslimin di Palestin bila-bila masa. Hatta awal ni pun kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk memenangkan, boleh. Jadi soalannya kenapa indah atau pelang tu kan? Dia soalannya kenapa indah sedangkan kita ni di pihak yang benar. Malah kalau kita ni rewind sedikit lah beberapa waktu yang sebelum ni, sebelum hangat isu Palestin, gempa bumi di Turki dan Syria itu pun juga salah satu peristiwa yang adalah kedengaran bunyi-bunyi masalah ni timbul. Terutama sekali tema tu Turki sangat-sangat keras dalam menghalang, dia ingat adakah Norway ataupun Sweden daripada menyertai NATO. So bila mana ada gempa bumi itu berlaku dan banyak orang Islam yang terkorban dalam gempa bumi itu, sebahagian daripada orang-orang kafir mula menimbulkanlah mana Tuhan kamu ataupun ketulahat ni kamu ni kira pasal kamu melarang kami daripada ada gempa bumi, macam seolah-olah Tuhan kamu tu indah benar lah ibaratnya. Apa yang kamu pertahankan iaitu agama Islam itu bukan agama yang benar, berdasarkan kepada terjadinya perkara-perkara buruk ni malah orang mukmin sendiri yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi ni dua dasar yang perlu tadi fahami untuk tadi membagi gambaran umum lah mengenai masalah problem of evil ni, masalah kejahatan yang berlaku ni. So di sini di mana sebenarnya ia punya masalah, macam yang kita tadi, Allah Ta'ala berkuasa untuk memberhentikan penderitaan arah hamba-hambanya yang beriman kepada dan taat kepadanya, tapi ia ataupun ia alam berkehendak ataupun indah berkehendak untuk memberhentikan, malah ia yang berkehendak untuk menurunkan bala ni habis durang. Jadi untuk menjawab soalan ini dulu, ada beberapa mukaddimah lah ataupun beberapa fakta dan kenyataan yang perlu kita ni fahami. Yang pertama ialah dasar hubungan antara Tuhan dengan makhluknya ialah hubungan di antara penguasa dan pemilik dengan yang dikuasai dan dimilikinya. Contoh, artinya yang perlu kita ni nyatakan dulu awal-awal dan kita ni perlu pegang awal-awal bahawa apa hubungan tadi dengan Allah Ta'ala. Hubungan tadi dengan Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala ialah pemilik kita ni semua dan penguasa bagi kita ni semua. Artinya kita ni miliknya dan ada satu pun daripada diri kita ni dan malah apa yang wujud di muka bumi ni melainkan semuanya tu milik Allah Ta'ala semata-mata. Dan dalam masa yang sama kita ni perlu faham juga bahawa Allah Ta'ala tu penguasa, yakni semua perkara yang wujud di dunia ni, di alam ni merupakan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bertitik tolak daripada poin itu, kita ni faham dan apa implikasinya. Implikasinya ialah bahawa Allah Ta'ala berhak untuk membuat apa saja bagi hamba-hambanya. Artinya implikasinya, artinya implikasi daripada Allah Ta'ala itu pemilik bagi sekalian alam dan penguasa bagi sekalian alam ialah Allah Ta'ala berhak untuk membuat Allah Ta'ala berhak untuk memperlakukan keseluruhan daripada alam ini, semua perkara semua benda daripada alam ini seperti mana yang ia kehendaki. Artinya basically nada lurus salah lah dalam perbuatan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala sebagai penguasa dan pemilik bagi sekalian alam layak untuk memperlakukan seluruh alam ini seperti mana yang ia kehendaki. Kalau kita ni kan push lagi ke hujung to certain extreme, berhak Allah Ta'ala untuk menciptakan alam ini semata-mata untuk dihancurkan saja semata-mata. Dia berhak untuk ia menciptakan sekalian manusia, lalu ia menyiksa sekalian manusia dan menghancurkan sekalian manusia itu, dan ataupun diletakkan diorang ni di bawah penderitaan yang abadi selama-lamanya. Berhak. Sebab
kita ni semua dan para hamba tu milik Allah Ta'ala saja. So ia berhak untuk membuat apa saja dan memperlakukan apa saja. Dan ada kewajipan untuk Allah Ta'ala tu menciptakan perkara yang baik-baik sahaja bagi sekalian hambanya ni. Ada. So artinya semuanya boleh bagi Allah Ta'ala, boleh dilakukannya. Kerana apa? Sebab balik arah fakta tadi, iaitu Allah Ta'ala itu pemilik bagi sekalian alam. Dan kalau kita ni kan masuk sedikit lagi, sebab tu jahat je tu kan. Allah Ta'ala tu artinya boleh jadi timbul di fikiran sebagian orang, artinya Allah Ta'ala tu jahat ataupun indah bijaksana contohnya. Yang kita ni mesti tempatkan dulu lafaz ataupun istilah baik dan buruk ataupun baik dan jahat ni pada maknanya yang asal. Dia bila mana kita ni mengatakan contoh Allah Ta'ala tu jahat ataupun Allah Ta'ala tu zalim contohnya lah. Kita ni mesti fahami dulu makna, apa asal makna bagi baik sama jahat ni kan, dan apa asal bagi makna adil buruk dan zalim, baik buruk. So boleh kita ni mengatakan Allah Ta'ala buruk bila mana kita mengatakan macam tu, ataupun boleh kita ni menisbahkan zalim kepada Allah Ta'ala dengan kita ni mengatakan bahawa harus Allah Ta'ala memperlakukan apa saja bagi makhluknya. Artinya boleh kita Allah Ta'ala memasukkan hambanya yang taat ke dalam neraka untuk selama-lamanya, boleh. Dan boleh Allah Ta'ala memasukkan hambanya yang kufur ke dalam syurga untuk selama-lamanya, boleh. Tiada dari segi boleh dan bolehnya, boleh jadi. Tiada dari segi kemungkinannya saja, boleh, mungkin benda tu berlaku. Nah, macam tu zalim tu Allah Ta'ala tu. Macam tu jahat Allah Ta'ala tu, buruk. Macam ia indah menepati janjinya kata. Contohnya tapi satu perkara janji tu kita ni tu tepi dulu. Okay. Tapi itu perbuatan itu sendirilah pada dirinya. Artinya tanpa kita ni melihat arah Quran, arah sunnah dan lain-lain. Artinya secara bebasnya kita ni melihat, secara objektif kita ni melihat perbuatan itu, boleh jadi ada orang kan fikir artinya perbuatan itu perbuatan yang zalim ataupun perbuatan yang jahat bagi Allah Ta'ala. Maka perlu kita fahami dulu apa makna zalim ni kan? Apa sebenarnya asal makna zalim. Jadi secara ringkasnya kita ni zalim itu ialah sekadar bila mana ada seseorang itu memperlakukan hak orang lain sesuka hatinya, ataupun bila mana orang itu melanggar hak yang sepatutnya ditunaikannya. So contohnya macam kalau kita ni disuruh oleh kawan tani untuk menjaga keritanya lah contohnya, ataupun disuruh untuk menjaga keritanya saja, tapi kemudian ketani malah merusakkan keritanya secara sengaja ataupun memperlakukan keritanya sesuka hati ketani sehingga menimbulkan kerusakan, dan itu dikira sebagai zalim. Ketani dikira sebagai zalim. Ataupun contohnya tadi diamanahkan dengan satu harta lah. Artinya tadi diamanahkan sejuta untuk menjaga sejuta, simpan darah ketani punya peti. Kemudian ketani belanjakan lah sesuka hati tani kan untuk ketani punya kepentingan, beli rumah contohnya, beli kereta, beli wayang contohnya, dan belanja orang makan contohnya, sesuka hati tanpa izin pemiliknya, dan artinya kita telah menzalimi. Sama juga contohnya kan biasanya macam kalau ada bos dan dia punya orang bawahan lah contohnya. Sekali bosnya ni contohnya memecat ia punya pekerjanya tanpa sebab yang sepatutnya. Ia manager pangkat tinggi contohnya, dan diperlakukannya orang bawahannya ni sesuka hatinya lah. Artinya dia menyuruh rehat contohnya, ataupun dia menyuruh cuti ataupun dipecatnya sesuka hati. Kalau dia suka dipecatnya, buangnya tanpa sebab yang munasabah. Kita ni zalim je manager tu kan. Dalam hal ini lurus. Kenapa? Sebab ia telah memperlakukan orang lain bukan pada haknya, ataupun ia telah menyalahgunakan hak yang sepatutnya dibuatnya. Artinya amanah yang dibagi arahnya ialah untuk memperlakukan orang ini dengan satu cara perlakuan yang tertentu lah. Artinya dengan timbang rasa contohnya, dengan adil, dengan artinya kalau akan memecat mesti ada sebab yang munasabah. Kalau diorang kan rehat ataupun makan contohnya, dibagi masa sebab itu hak diorang contohnya. Hak diorang untuk rehat. Hak diorang untuk rehat dan lain-lain. Tapi bila mana ini membuat benda tu, so ia zalim. Dalam hal ini ia zalim. Tapi muntanikan cuba terapkan makna yang sama Allah Ta'ala. Yakni apa arti zalim? Memperlakukan perkara-perkara yang bukan haknya
bukan dengan cara yang betul. Dia kata ni. Yang pertama, apa saja benda yang di alaman yang bukan hak Allah Ta'ala, semua haknya kan, semua miliknya. So cuma mana tadi kan boleh mengatakan Allah Ta'ala zalim, yakni Allah Ta'ala memperlakukan yang bukan haknya. Padahal semua daripada alam ni miliknya, haknya, dan dia boleh lakukan apa saja. Sama macam kalau kita ni terdapat harta lah contohnya. Tadi boleh ataupun tadi terdapat mainan lah contohnya. Mainan yang pelbagai, dan tadi boleh lakukan apa saja mainan tadi. Tadi susunnya di sini, tadi letakkan di sana dan lain-lain kan. Dan dia namanya zalim lah arah mainan itu. Tapi kalau tadi balikkan ke analogi bos sama pekerja tu tadi, bukankah pekerja tu sendiri bawah tapi adakah miliknya? Atau beza milik sama bawah kan? Bawahan itu sekadar adakah orang tu memiliki zat pekerja tu, indah kan? Ia sekadar diamanahkan untuk mengurus bisnis orang kan? Artinya mesti mengurus dengan satu cara pengurusan yang tertentu. Artinya ada ia punya syarat-syaratnya, diletakkan oleh siapa sajalah, sama ada orang atasannya kah, ataupun etika kerja dalam sesuatu negara kah contohnya, ataupun dalam satu pejabat. Okay. So beza dengan sini, Allah Ta'ala ada pemilikan secara mutlak sebab ia yang menciptakan. Maka cuma mana boleh tadi kan mengatakan contohnya Allah Ta'ala dah berhak buat macam ni, Allah Ta'ala berhak sepatutnya buat macam ni, ataupun Allah Ta'ala sepatutnya buat macam ni, indah sepatutnya ia buat macam ni. Padahal semua tu berada di bawah miliknya. Dan bila mana berada di bawah miliknya, confirm sudah dari awal ternafi zalim itu. Sebab zalim mesti berkaitan dengan bukan miliknya, mengambil hak yang bukan miliknya contoh. Tapi ini memang miliknya. Dan dia boleh buat apa saja dengan miliknya tu kan. Dan ia indah pun terikat dengan menunaikan hak dari sebagai hamba. Siapa menentukan atau sebagai alam lah. Ya, siapa yang menentukan hak hamba dan hak Tuhan? Mana ada? Sebab Allah Ta'ala pencipta bagi sekalian alam kan. Mana ada atasan lagi bagi Allah Ta'ala yang menentukan sepatutnya ia buat macam ni, sepatutnya ia buat macam ni. Ataupun even hak kita ni pun haknya. Macam tu lurus. Artinya hatta hak yang kita ni ada sebenarnya merupakan kehendak daripada Nia Jawa. Dia sebab ia berkehendak untuk ternyata ada hak. Sebab tu tadi ada hak. Tapi pada asal-asalnya, pada awal penciptaan, adakah semestinya ada hak tadi? Ini semestinya. Dan kalau bukan kerana Allah Ta'ala yang menetapkan hak-hak bagi hamba ni, kita ni tak ada hak pun in the first place. Contoh, ia sama macam tadi bayangkan kalau ada satu raja yang sangat berkuasa, sekali ia memiliki beberapa orang hamba. Kan dalam hal ini ada pemilikan kan tak? Ia ada memiliki beberapa orang hamba. Dan raja tu memang pada dasarnya ia berhak untuk membagi makan untuk hamba tu semampu sesuka hatinya lah kan. Tapi cumanya ditetapkannya kalau sekiranya hamba tu bekerja dalam sehari tu sekurangnya 4 jam, baru dia dapat makan malam contohnya. Adakah boleh hamba tu cakap selepas satu macam lepas dia bekerja 4 jam, lepas dia kerja 4 jam tagihnya. Padahal sebenarnya hak raja tu untuk membagi yang makan bila-bila masa dan atas syarat apa saja pun contoh. Artinya itu sekadar ihsan daripada raja tu untuk, ataupun kehendak daripada raja tu semata-mata untuk meletakkan syarat. Tapi in the first place, bila mana yang memiliki hamba tu kan, adakah perlu ia meletakkan syarat tu indah? 4 jam apa? Ia boleh lah. Dia boleh sesuka hatinya membagi makan bila ia mau, berapa kadar makanannya dan lain-lain kan. Artinya kalau dia akan melebihkan, hamba ni kerja 3 jam tapi bagi makan masih aku kerja 4 jam, boleh juga, boleh masih, sebab semuanya berada di bawah haknya kan. Itu baru pemilikan sedikit, maksudnya pemilikan yang partial. Ini pemilikan mutlak sebab Allah Ta'ala yang mencipta daripada zero ke ada, daripada ada ke ada. Tapi adakah boleh contohnya tadi cerita pasal hamba cerita dengan rajanya tu, lepas saya bekerja 4 jam, ia tagih makanan, ia dibagi, dan ia mempersoalkanlah haknya. Adakah dalam dalam peringkat manusia, semua manusia boleh, sebab tadi takluk dengan hak yang dibagi Allah Ta'ala juga. So hamba tu ada hak yang dibagi Allah Ta'ala untuk untuk raja tu membagi makan kan. Tapi itu pun hak yang dibagi Allah Ta'ala kan, lagi sekali. So artinya sesuatu yang aku tadi pemilikan raja ke atas hamba tu pemilikan partial saja, pemilikan yang bukan mutlak.
So apatah lagi pemilikan yang total ni, melainkan pemilikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya sahaja kan. Sebab ia yang mencipta daripada nada ke ada. Satu. So itu satu perkara yang perlu kita ni hadam dululah dalam membincangkan mengenai perkara ni. Artinya untuk sebelum tadi kan mengatakan zalim dah zalim, jahat dah jahat, tadi fahami dulu apa makna zalim. Yang mana makna zalim itu memiliki unsur mengambil hak yang bukan haknya dan memperlakukan benda yang bukan miliknya sesuka hati ataupun bersalahan dengan apa yang dipinta oleh pemiliknya. Tapi bila mana kita ni masuk ke perbincangan dengan Allah Ta'ala, tak ada satu pun daripada alam ini melainkan semuanya miliknya dan semuanya haknya. Jatuh. Maka sebab tu lagi sekali balik arah yang tadi katakan tadi, Allah Ta'ala berhak untuk memperlakukan apa saja arah hambanya tanpa dinisbahkan kepadanya zalim ataupun jahat. Sebab zalim ataupun jahat hanya boleh dinisbahkan arah makhluk yang indah memiliki apa-apa pada asalnya, kemudian ditentukan hak-haknya tu oleh Tuhan sekalian alam. Cuma ni ia punya syarat-syaratnya. Cuma ni ia punya haknya. Cuma ni sepatutnya kau memperlakukan barang-barang ni. Sebab balik ke kaedah asas bahawa hamba tidak memiliki apa-apa pun pada dasarnya. Semua milik Allah Ta'ala. Semua milik Tuhannya. Manakala Tuhan, yakni Allah Ta'ala, memiliki semua perkara. Dan ada orang ataupun ada satu pun yang terkeluar daripada milik dan haknya. Sehingga dapatlah terhalang daripada kita ni mengatakan yang Allah Ta'ala tu zalim ataupun jahat. Jatuh. So conclusionnya dalam isu pergolakan ini, kita dapat kita ni kan berkata Allah zalim. Confirm. Artinya itu tu, banyak orang fikir bila mananya kita ni Allah Ta'ala tu mustahil zalim. Orang fikir artinya Allah Ta'ala tu mustahil untuk melakukan ataupun menurunkan bala bencana dah orang ataupun mustahil untuk orang mukmin ataupun mustahil untuk Allah Ta'ala tu menciptakan perkara yang merupakan penderitaan arah hambanya. Tapi tidak, kita ni Allah Ta'ala tu mustahil ia bersifat zalim sebab asal daripada makna zalim itu sendiri ternafi daripada Allah Ta'ala, iaitu mengambil hak orang lain ataupun contohnya ataupun yang kita lagi satu ialah memperlakukan milik orang lain sesuka hatinya. Kan artinya yang pertama milik orang lain itu ternafi, unsur milik orang lain itu ternafi daripada Allah Ta'ala sebab semua miliknya. Dan yang kedua mengambil hak orang lain, semua hak Allah Ta'ala kan. Jadi atas dasar itu yang kita ni mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu mustahil untuk bersifat zalim. Bukan zalim ni kita ni kan memakaikan makna zalim bagi makhluk dan dipakaikan Allah Ta'ala. Artinya macam contohnya lah, yang kita ni tadilah yang kita ni tadi kalau tiada seorang pemerintah dan dibunuhnya rakyatnya sesuka hati, yang kita ni atau pemerintah yang zalim. Kenapa ia zalim atau sebab ia telah memperlakukan rakyatnya yang bukan haknya dengan selain daripada yang dituntut oleh yang punya rakyat atau iaitu Tuhan sekalian alam kan. Maka sebab tu tadi katakan zalim ni orang ni. Ataupun zalim ni pemerintah ni bila mana ia membunuh semua rakyatnya tanpa sebab. Sebab amanah yang dituntut arahnya oleh penguasa bagi sekalian alam ialah untuk memperlakukan rakyatnya ni dengan baik kan. Menjalankan hukum hakam contohnya. Maka atas dasar itu tadi katakan raja tu ataupun pemerintah tu zalim. Tapi Allah Ta'ala artinya bila mana kita ni kan cuba ataupun sebagian orang mencuba memasukkan memasukkan konsep tadi itulah diterapkannya Allah Ta'ala yang mencuba Allah Ta'ala pun tidak bolehnya. Contohnya lah Allah Ta'ala tidak boleh membunuh ataupun mematikan hamba-hambanya ni sesuka hati ataupun seperti mana yang ia kehendaki saja. Tidak boleh ia menurunkan bala sekati-sekati. Mesti ada kononnya sebablah yang menjustifikasi kenapa Allah Ta'ala turunkan bala orang ni ataupun diturunkannya penderitaan orang ni, seolah-olah mesti ada justifikasi. Yang kata ni indah salah. Sebab yang indah tadi nampak di sana ialah ia kena gelar kias mal farik atau kita ni membandingkan dua perkara yang berbeza. Tadi mendapat bandingkan di antara ataupun kalau sekiranya dalam peribahasa orang putihnya ia indah apple to apple. Artinya
Pembandingan itu bukan pembandingan di antara dua perkara yang sama sehingga ia boleh menatijahkan hukum yang sama. Tapi ia dua situasi malah yang berbeza. Satu situasi di mana orang itu ada pemilikan yang mutlak, arah yang dizaliminya. Manakala dalam kes Allah Ta'ala memiliki pemilikan yang mutlak, arah semuanya. Maka dapatlah akan difahami zalim itu seperti mana tadi fahami arah makhluk, arah Allah Ta'ala. Macam tu. Maka lagi sekali kesimpulannya ialah nada kata ataupun nada penisbahan zalim arah Allah Ta'ala berdasarkan kepada fakta atub. Okey. Dan ada kewajipan juga untuk Allah Ta'ala menciptakan hanya yang baik saja bagi makhluk. Boleh dia menciptakan penderitaan, bala bencana bagi makhluk. Dia kira makhluk itu taatkah ataupun maksiat. Okey. Okey. Tapi sebagaimana yang kita ni bincangkan masa episod sebelum ni, episod 10, di antara sebabnya kenapa kita ni melakukan futuhat, expansion, apa nama itu, empire Islam itu dulu, ialah untuk menyebarkan bahawa qala ta'ala inna ad-dina 'indallah al-Islam. Atau bukankah pada masa ni kirakan pada haknya untuk Allah Ta'ala tu untuk untuk menunaikan kata-katanya bahawa agama Islam itu tak agama yang lurus dan kira berkuasa lah. Pasal kalau dilihat dengan keadaan masa ni, seolah-olah berbalik kepada perbincangan kita ni bahawa orang Islam masa ni indah lagi berkuasa. Kan? Jadinya ditimbulkan persoalan itu. Pertama sekali, bila mana yang Allah Ta'ala inna ad-dina 'indallahi al-Islam, ia satu kenyataan saja. Ia satu kenyataan dan pengkhabaran bahawa satu-satunya agama di sisi Allah Ta'ala ialah Islam. Tapi adakah ada janji ataupun adakah wajib bagi Allah Ta'ala untuk menunaikan apa-apa? Tidak. Sebab daripada ayat itu sajalah, kalau tadi lihat daripada ayat itu saja, dada berunsur perkhabaran mengenai masa depan. Ia sekadar beritahu bahawa satu-satunya agama di sisi Allah Ta'ala ialah Islam. Kemudian yang terjadi ialah Allah Ta'ala menuntut saja kepada makhluk ataupun kepada hambanya ni untuk menyebarluaskan agama ni dan mengeluarkan sekalian manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. Tapi adakah Allah Ta'ala menjamin satu bahawa asal saja orang itu ataupun asal saja orang itu menyebarkan Islam confirm berjaya dia juga? Artinya kita ni lihat saja kisah Nabi Muhammad SAW sendirilah kan. Nabi Muhammad SAW ada beberapa ketika yang ia ditolak secara penuh. Contohnya ketika mana Nabi ke Taif. Artinya Nabi sendiri sebagai seorang Rasul dan Nabi dan semulia-mulia makhluk pun bila mana artinya ada setengah masa dan setengah orang memang menolak habis. Hatta uncle-nya sendirilah, Abu Lahab kan. Artinya ada perkaitan di antara perkataan Allah Ta'ala bahawa inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah Ta'ala ialah Islam, dengan kewajipan Allah Ta'ala untuk memenangkan di semua situasi orang-orang yang menyeru kepada agama yang benar ni ataupun menyeru kepada Islam ni. Dan aku rasa kita ni baru bincangkan satu fasalah dalam perbincangan problem of evil ni, iaitu asas bagi kefahaman akan hubungan tadi dengan Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala sebagai pemilik dan penguasa bagi sekalian alam. Sehingga secara kemungkinannya sahaja Allah Ta'ala itu berhak untuk membuat apa saja bagi makhluk, hatta untuk menurunkan penderitaan atas semua makhluk secara selama-lamanya, dia kira taat ataupun maksiat. Kalau kita ni kan go further lagi daripada poin ni, ialah apa yang terlihat di Palestin dan bukan di Palestin sajalah,
Malah di mana-mana lah, macam contohnya gempa bumi di Turki dan Syria contohnya, ataupun apa saja penderitaan yang dialami oleh orang mukmin ini. Dan akan dapati bahawa Allah Ta'ala berkehendak supaya orang-orang yang beriman ini dan yang disayangi olehnya, dicintai olehnya, tah yang menerima ujian dan dugaan yang paling berat. Itu sunnatullah. Artinya ini ialah adat kebiasaan Allah Ta'ala arah hamba-hambanya. Yakni semakin seseorang hamba tu taat dan semakin seseorang hamba tu hampir kepada Allah Ta'ala contohnya, maka akan semakin besar lagi ujian yang dihadapi olehnya. Contohnya saja, nada orang yang menghadapi dugaan paling besar di seluruh alam ini melainkan para anbiya dan rasul. Sebab tu di antara para rasul kan ada namanya ulul azmi, 5 orang rasul yang paling mulia di antara para rasul yang lain. Tadi ada Nabi Nuh, 5 orang ulul azmi itu ialah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa diorang 5 ni dimasukkan di bawah kelompok ulul azmi yang merupakan semulia-mulia rasul? Sebab diorang rasul-rasul yang ujiannya paling berat dibagi oleh Allah Ta'ala. So di sini memperlihatkan arah kita ni satu kaedah ataupun satu sunnatullah lah, satu sunnah Allah Ta'ala, yakni satu kebiasaan Allah Ta'ala, iaitu semakin hampir dan semakin rapat seseorang itu dengan Allah Ta'ala, semakin Allah Ta'ala sayang dan cintakan orang itu, dan semakin orang itu taat Allah Ta'ala, maka semakin besar dan berat lagi dugaannya. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala berkehendak bahawa dengan orang itu menanggung penderitaan itu, derajatnya semakin tinggi dan semakin naik di sisi Allah Ta'ala, dan semakin besar juga dan semakin banyak juga ganjaran yang diperolehnya di hari akhirat. Sehingga ada sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa muntianya dunia ni bernilai walau dengan setampik sayap rangit, maka sudah pasti Allah Ta'ala akan membagi minum walau setitik pun dari orang kafir. Artinya apa? Artinya dia juga ada nilai dunia itu di sisi Allah Ta'ala, mun nikmat dunia ni dibaginya orang kafir itu. Artinya untuk memperlihatkan arah kita ni bahawa Allah Ta'ala langsung ada menilai ataupun dunia ni tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah Ta'ala, sehingga nikmat dunia ni dibaginya orang kafir, dibaginya orang beriman. Malah nikmat dunia mungkin lebih banyak dibagi orang kafir daripada orang beriman. Supaya apa? Menunjukkan bahawa perkara yang dinilai Allah Ta'ala tu, ataupun yang bernilai di sisi Allah Ta'ala ialah akhirat. Sehingga di dunia mana saja Allah Ta'ala bagi perkara-perkara dunia ni arah orang kafir dan arah orang mukmin, sama-sama dibaginya. Tapi untuk perkara akhirat, syurga, syafaat, pahala, segala nikmat-nikmat di akhirat hanya dibaginya arah orang mukmin sahaja, untuk memperlihatkan yang anitah kebaikan yang ataupun kebahagiaan yang hakiki dan selama-lamanya. Sebab tu jangan heran contohnya dengan saudara-saudara tadi yang di Palestin itu. Dia kita ni sepatutnya dia perlu ataupun mindset yang sepatutnya berlaku ialah bila mana tadi melihat penderitaan bis durang dan betapa besarnya lah durang punya kesusahan yang dihadapi itu, mindset yang sepatutnya ialah bukan mempersoalkan Allah Ta'ala. Artinya bukan kenapa Allah Ta'ala buat macam ni. Sebab memang pun sunnatullahnya bahawa dari dulu sampai masa ni hamba-hamba yang disayangi Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala berkehendak supaya diorang ni tah yang menerima ujian paling besar. Malah yang sepatutnya kita ni mindset tadi ialah bila mana melihat itu, betapa beruntungnya sebenarnya orang-orang Palestin ni bila mana diorang diuji dengan cematu sekali. Dan ni sepatutnya terus terbayang betapa besar dan betapa agungnya nanti ganjaran yang diorang dapat di akhirat. Dan tadi sepatutnya menangisi ataupun mengenanglah nasib kita ni macam mana. Ibaratnya macam itulah. Artinya bila mana kita melihat kesusahan yang diorang hadapi, diorang ataupun kalau kita lihat dalam konteks Palestin, diorang dua waktu saja, sama ada diorang hidup menderita ataupun diorang mati syahid. Dan dua-dua kemungkinan atau dua-dua dibagi ganjaran yang sangat-sangat besar oleh Allah Ta'ala. Yang masalahnya adalah kita ni indah juga kita ni ada kemungkinan untuk mati syahid,
di tempat tani. Dan hidup tani dia cuma derita macam mis durang sehingga melayakkan tani untuk mendapat ganjaran macam mis durang. So cuma tu sepatutnya tani menyingkapi isu ataupun isu penderitaan orang beriman ni. Yakni tani mesti faham satu kaedah. Selepas tani tahu bahawa Allah Ta'ala berhak dan layak untuk membuat apa saja hamba-hambanya, tani tahu selepas itu bahawa rupanya kaedah dan sunnatullah arah hamba-hambanya ialah semakin ia sayang dan semakin ia cinta orang itu, semakin ia redha orang itu, maka semakin besar dan dahsyat juga ujian yang dibari arahnya. Dan famous lah hadis dunia sijnul mu'min itu kan. Dunia ni ialah penjara bagi orang mukmin. Yakni orang mukmin oleh sebab diorang beriman kepada Allah Ta'ala akan bagi diorang ujian, dugaan, dibagi diorang penderitaan, cubaan berbanding orang kafir contohnya. Walaupun pada asalnya Allah Ta'ala layak untuk membuat apa sajalah kan, memperlakukan apa saja. So ini dua talking point lah kali dalam masalah ni, ataupun dua poin penting yang perlu tadi fahami dalam masalah ni. Satu ialah asas bagi semuanya, iaitu Allah Ta'ala pemilik dan penguasa bagi sekalian alam, sehingga ia berhak untuk memperlakukan apa saja kepada hamba-hambanya dan tanpa dinisbahkan arahnya kejahatan dan kezaliman. Dan yang kedua ialah bahawa Allah Ta'ala berkehendak supaya hamba-hambanya yang ia cintai dan redai dibagi tapulang ujian yang besar di dunia ni, supaya di akhirat nanti dibalas dengan ganjaran yang lebih besar lagi. Itu kehendak Allah Ta'ala yang, dan itu ialah skim yang Allah Ta'ala kurniakan arah hambanya seperti mana yang kehendaki. Pasal poinnya ataupun sepatutnya bagi orang mukmin ataupun orang Islam ini ialah untuk menghadapi kegembiraan atau bukan di dunia, tapi di akhirat. Ya, artinya bagaimana kegembiraan hakiki lah maksudnya. Kegembiraan yang selama-lamanya, yang ultimate. Ya. Sebagaimana ya Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah nya وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami cuba kepada kamunya, kami bagi ujian kepada kamu dengan kelaparan dan kekurangan daripada harta dan buah-buahan yang namanya itu rosak dan kehilangan nyawa. Tapi disambutnya dengan wabasyiris sabirin, dan ini adalah berita yang gembira bagi orang yang bersabar. Pasal balasannya itu di akhirat nanti. Itu kaedah yang diingini dan dikehendaki Allah Ta'ala lah. Dan cuma tu ia punya tata tertib susunannya lah. Jadi bila mengetahui benda ni kan, yang menjadi mindset tani ialah ini, kalau kita ni reflect arah diri kita ni lah secara peribadi, artinya tani berpindah daripada isu Palestin ke diri kita ni sendirilah. So bila mana kita ni menghadapi apa-apa saja penderitaan ataupun musibah ataupun kesedihan kaya ataupun kehilangan harta benda kah, ataupun apa saja bala bencana lah yang tani hadapi, maka mindset yang perlu ada tu ialah perkara ni akan menjadi sahamku nanti di akhirat. Ibaratnya macam tu kan, artinya bila mana kita ni ada benda tu, maka akan lebih mudah kita ni untuk bersabar dan malah bersyukur. Artinya satu tahap mungkin orang tu akan malah bersyukur sebenarnya atas apa yang menimpanya. Dulu diceritakan ada salah seorang ulama salaf, ia memiliki beribu-ribuan itulah lembu. Artinya lembu ternakan itu ada beribu-ribu. Sekali suatu hari itu ia dikhabarkan oleh orang bahawa lembu-lembu itu dirampas oleh salah seorang penguasa yang zalim. Artinya di sana ada kehilangan harta benda kan. Tadi bayangkan saya yang kita ni punya kereta tu kan rampas lah contohnya. Tapi ini bayangkan beribu-ribu lembu dirampas miliknya. So kerugian itu sangat-sangat besar lah. Boleh jadi muflis lah sebenarnya kan. Bila mana mendengar benda tu, yang dibuatnya malah ialah ia memerdekakan semua hambanya. Masya Allah. Ali katanya lah macam awak sudah pun lembu hilang, kau merdekakan lagi hamba-Mu. Sekalinya dan aku bergembira atas hilangnya lembu itu, sebab aku tahu yang Allah Ta'ala akan bagi aku ganjaran yang lebih besar daripada itu di akhirat. Maka atas tanda kegembiraan dibebaskannya hambanya semuanya. Artinya tu
sekurang-kurangnya kita ni mindset yang ideal lah dalam menghadapi benda ni kan. Sama juga bila mana tadi melihat tu umat Islam yang menderita di Palestin, kita ni tahu bahawa tadi ada kewajipan satu untuk menolong dan bersolidariti lah, maksudnya menyokong bis durang dan menyokong perjuangan bis durang. Dan kalau artinya menyokong bis durang dan menolong durang dengan kapasiti kita ni lah maksudnya kan. Perkara kedua, itu dari segi perbuatan zahir maksudnya. Artinya apa yang perlu kita ni lakukan dan apa yang perlu kita ni fikirkan dan apa yang perlu kita ni ataupun apa aspirasi kita ni lah untuk kita ni lakukan. Dalam masa yang sama, mindset kita ni ialah bahawa betapa untungnya ada durang dan betapa ruginya kita ni. Cuma tu. Artinya di samping kita ni bersedih atas apa yang menimpa bis durang daripada penderitaan, artinya macam seolah-olah ataupun ia mesti kita ni anggap durang tu yang pertama sekali kita ni mesti ingat bahawa dorang tu saudara kita ni. Dan saudara ni ibaratnya macam kalau tadi melihat contohnya anak-anak Palestin itu dibunuh dan lain-lain, ia terasa macam anak kita ni sendiri kena bunuh. Dan bila mana tadi melihat orang tertua di sana, macam indung kita ni sendiri dan macam contohnya adik-beradik kita ni dan lain-lain lah ditindas. Dalam masa yang sama, jauh dalam lubuk hati kita ni mesti timbul satu rasa bahawa betapa beruntungnya lebih sedurang ni dan betapa ruginya tadi, ataupun kita ni patut memikirkanlah nasib kita ni. Artinya yang lebih untung dalam hal ni dalam apa namanya, dalam situasi akhirat ialah durang sebenarnya kan. So itu yang akan membalancekan kita ni. Membalancekan ini maksudnya ia jangan sampai kita ni bila mana tiap hari dihidangkan dengan video dan khabar penindasan atau membuatkan kita ni putus asa dan lemah semangat. Yang sepatutnya ialah dibalancekan benda tu dengan janji ataupun mengingati janji Allah Ta'ala habis durang dan meratapi nasib kita ni sebenarnya kan. Artinya ia membuatkan tadi reflect juga. Dan apatah lagi kalau tadi melihat kekuatan dan ketabahan orang-orang Palestin itu sendiri kan, yang mana tadi melihat contohnya bila mana durang hatta ketika mana ia punya anaknya semua meninggal dan bininya meninggal, masih lagi ia mampu mengucapkan alhamdulillah dan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Benda tu bukan calang-calang lah. Artinya kita ni sendiri pun mungkin kalau kita ni menghadapi benda sama, kita ni tahu masih kita ni mampu untuk terlintaskan bersyukur kan, alhamdulillah tu. Entah kita ni baru aksiden sudah kita ni. Awak itu kan. Habis tu duit. Awak contohnya lah kan. Artinya baru kembali TV. Itu yang menyebabkan tadi macam rasa lebih kagum sebenarnya kepada orang Palestin ni. Artinya Syekh Bilal Najjar, salah seorang ulama yang seorang ulama ilmu kalam lah. Sama namanya. Sama nama. Ia ada satu posting lah. Ya. Jangan tah kamu ingau kan orang Palestin tu. Jangan terasa lemah semangat dan putus asa lah. Durang Allah Ta'ala kurniakan sudah ketabahan dan kekuatan yang sangat-sangat tinggi wah. Dan malahnya macamnya kita ni tadi, durang ada dua pilihan saja. Sama ada hidup menderita lalu dibagi ganjaran di akhirat atas penderitaan mis durang, ataupun durang mati syahid. Kan? Artinya hidup durang berjuang fisabilillah, mati durang mati syahid. Yang perlu kita ni fikirkan ataupun ratapinya ialah diri kita ni sendirilah. Kita ni macam mana? Adakah hidup kita ni tu berjuang fisabilillah? Indah juga. Adakah kalau tadi mati masa ni di rumah tadi mati syahid? Indah. So yang perlu kita ni ingau lebih lagi ialah diri kita ni sendiri. Durang berada dalam jihad fisabilillah, dan kalau durang mati syahid. Kita ni indah. So ini satu mindset yang penting juga lah untuk dimiliki dalam menanggapi isu Palestin ni. Selain daripada tapi bukanlah maksudnya pasal kita ni tahu durang akan bergembira nanti di akhirat, bukanlah maksudnya kita ni akan membiarkan. Oh, of course. Sebab itu bahagian tanggungjawab tani tiap. Artinya ia ada dua sudut. Satu sudut apa yang patut tani rasa dan apa yang patut tani ingat daripada janji-janji Allah Ta'ala habis durang. Dan lagi satu, jangan lupa apa kewajipan tani habis durang dan tanggungjawab tani habis durang, iaitu merasa kesian, merasa ataupun mencuba untuk menolong mengikut kapasiti kita ni, menimbulkan kesedaran arah orang lain, orang Muslim yang lain untuk menolong juga menyadarkan bis durang akan hakikat isu Palestin ini apa. Dan disebabkan kita ni tahu kita ni indah dapat ganjaran seperti mana yang dia bagi arah durang nanti akhirat. Tani harap-harapan saja. Tani harap-harapan. Mudah-mudahan dengan bantuan yang kita beri dengan kapasiti yang kita ni ada tu,
boleh kita ni ampit sikit lah saja. Ya. Artinya mudahan tadi dimasukkan dari kalangan bis durang sahaja, walaupun tadi bukan dari kalangan bis durang di dunia kan. Dengan mudah-mudahan dengan tadi mendoakan bis durang, dengan tadi menolong bis durang dan membawa orang lain juga sama kan. Ya, itulah dalam isu ni ataupun isu yang pasal problem of evil, aku rasa itulah yang perlu kita ni hadam dan perlu kita ni ingat satu. And then ada satu lagi isu kalau habis dah isu ni, habis dah isu ni should be yang evil. Yang evil. Yang evil saja. Okay, ada satu lagi isu lah pasal isu Palestin ni yang aku rasa perlu juga untuk tadi bincangkan lah. Tunggu sebelum itu. Macam ada terlintas. Okay. Ada tadi. Dah tahu siapa berbisik. Ya, bukankah di antara orang kafir masa ni lah berkata, ya, sebagaimana yang berlaku pada kepala bumi Turki, Syria, ya, mari Tuhan kamu ya dan menolongnya atau dan kita ni sudah jawab tadi. Tapi masa ni ada ura-ura lah, macam bahnya mana tiap ya Allah Ta'ala wa man nasru illa min indillah azizil hakim. Mananya kamu punya nasr katanya. Dan bahkan hatta dari kalangan orang Islam sendiri sudah melihat macam an-nasr itu ada ya. Serta orang macam dia elect ya. Okay. Ya. So di sini ada dua di sana, adakah pada hak Allah Ta'ala untuk membagi nasr tu pada masa ni? Ia ada dua tu tidak. Ia ada dua isu lah, kira dua soalan. Satu ni kemenangan dan kejayaan lah. Ia ada dua isu tu sana. Satu, nyawa Ta'ala nasrun min Allah fathun qarib kan. Nasrun min Allah fathun qarib. Kemenangan itu ataupun kejayaan itu daripada Allah Ta'ala, dan kejayaan itu semakin hampir kan. Itu yang pertama. Artinya soalan pertamanya ialah bahawa itulah ibaratnya Allah Ta'ala nasrun min Allah fathun qarib. Tapi mana macam. So untuk ani ni kita ni bila mana Allah Ta'ala nasrun min Allah fathun qarib, indah semestinya ia specifically berlaku pada satu masa. Yang pada masa ni, mestikah pada masa ni? Indah semestinya. Tapi kita ni yakin pada suatu hari nanti yang umat Islam ni akan berjaya, sekurang-kurangnya pada hari akhirat, bahawa ataupun sebelum hari akhirat kan. Artinya kalau tadi melihat kepada khabar-khabar mengenai hari kiamat, khabar mengenai tanda-tanda kiamat, ini akan terlintas perkara-perkara macam Dajjal, perkara-perkara macam Imam Mahdi, dan tadi akan dapati bahawa dalam peristiwa itu umat Islam, orang beriman ini akan menang. Jadi bila mana yang Allah Ta'ala nasrun min Allah fathun qarib, tani dia berhak untuk mengatakan, ya Allah, mana tiap kemenangan yang kau janjikan. Sebab sepanjang sejarah umat Islam ni balik-balik sudah menang dan balik-balik sudah kalah kan. Tadi ada Badar menang, Uhud mungkin boleh dipandang eskalah lah, walaupun ada perbincangan. And then ada Fathu Makkah contohnya, di mana umat Islam itu dikira sebagai satu pembukaan yang besar lah, kemenangan yang besar. And then pembukaan Baitul Maqdis sendiri dua kali. Sekali time Sayyidina Umar, kemudian zaman Saladin Al-Ayyubi kan. Konstantinia setelah berabad-abad umat Islam mencuba untuk masuk, ketika zaman Sultan Muhammad Al-Fatih saja baru berjaya. Artinya tim zaman Sayyidina Muawiyah sudah, sebenarnya tim Bani Umayyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, tim yang jadi khalifah, sudah umat Islam ni ada expedition ke Konstantinia. Sebab tu di sana ada makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi pada ketika itu dia berjaya. Bila berjayanya tim Utsmaniyah, artinya khilafah Utsmaniyah, khilafah terakhir sekali, baru berjaya dibuka. Ataupun bukan khalifah pertama Utsmaniyah. Bukan. Artinya ia bukan khalifah pertama Utsmaniyah. Ia bukan Utsman Ghazi. Tapi ia sudah yang keberapakah sudah jatuhlah. Artinya bila mana Allah Ta'ala jadikan kemenangan, tugas tani ialah bukan untuk menuntut kemenangan itu awalan ni, tapi tugas tani ialah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala semoga tani termasuk daripada kalangan orang yang berjuang. Sebab asal jihad itu pun perjuangan lah, perjuangan melawan orang kafir ni, ia dua betul, ia punya kemungkinannya kemenangan atau mati syahid. Itu tu ia punya tujuannya. Artinya kalau anda menang, tadi dapat mati syahid. Kalau anda dapat mati syahid, ataupun kalau anda dapat mati syahid, artinya masih hidup, maka akan sentiasa berjuang satu sampai menang ataupun sampai ia mati satu ibaratnya. So
Untuk menjawab soalan yang pertama, tidak ada dalam mana-mana ayat atau Allah Ta'ala menjadikan spesifik bila kemenangan itu. Itu yang pertama. Soalan yang kedua tadi ialah sebagian orang Islam sudah mula relax sejak depan tani melakukan apa-apa. Saya tadi tahu yang Allah akan menang macam tu. Ini pun satu masalah juga dalam memahami janji Allah Ta'ala. Bila mana contohnya lah, semua perkara janji Allah Ta'ala ni, ia kita ni sebagai manusia hamba perlu menempatkannya arah hukum adat dulu. Dia bila mana contohnya lah, Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang mukmin syurga. Dia dapat contohnya ada seorang orang kafir ni. Contohnya percayalah sudah. Ia percaya dengan Islam dan ia percaya bahawa siapa yang beriman akan masuk syurga selama-lamanya. Dan siapa yang kafir, dia beriman dengan agama Islam akan masuk neraka. Tapi indahnya dia mau mengucapkan dua kalimah syahadat. Kenapa? Sebab akhir-akhirnya yang menentukan iman sama kufur itu Allah Ta'ala, bukan aku. Yang kata indah, mesti jua wajib masih orang itu berusaha dan melakukan usaha seperti mana yang dituntut hukum adat. Artinya secara hukum fizikal dan saintifik. Bahawa ia mesti mengucapkan dua kalimah syahadat, ia mesti sembahyang, ia mesti zakat dan lain-lain untuk ia masuk syurga tu. Artinya Allah Ta'ala sudah menjadikan syurga bagi siapa yang beriman. Bukan berarti kita ni duduk saja macam tu tanpa melakukan apa-apa usaha untuknya. Ataupun yang Allah Ta'ala ataupun hadis contohnya, siapa yang mengucapkan dua kalimah syahadat maka akan masuk syurga. Adakah maksudnya dua kalimah syahadat saja kemudian tadi duduk saja buat maksiat, dia buat dia sembahyang apa dan dia masuk syurga? Dia semestinya, sebab kita ni semua dengan hukum adat ataupun semua Allah Ta'ala tuntut, semua janji yang Allah Ta'ala janjikan arah kita ni diusahakan dengan hukum adat juga. Artinya betul. Hukum adat itu artinya hukum yang berlaku pada kebiasaannya lah. Maksudnya kebiasaan ini hukum saintifik. Contohnya kalau tadi kan mau kanyang, tadi makan. Itu hukum adat. Kan? Sama juga hukum adat ini bukan berbentuk saintifik saja. Ada hukum adat yang berbentuk syarak. Kalau sekiranya mau masuk syurga, beriman. Kalau mau masuk syurga, beramal. Itu hukum adat tu. Walaupun tadi tahu sebenarnya hakikatnya yang memasukkan syurga dan neraka Allah Ta'ala kan kehendaknya. Tapi masih juga tadi dituntut untuk merealisasikan benda tu dengan perbuatan kita ni, dengan usaha kita ni. Sama juga ni dalam hal ni. Bila mananya Allah Ta'ala menjadikan kemenangan untuk orang-orang mukmin, tani punya tanggungjawab bukan untuk duduk saja dan menunggu kemenangan itu tiba. Itu mustahil tu. Itu sama macam orang yang menunggu usin gugur dari langit lah. Ya kita ni secara umumnya boleh kita Allah Ta'ala menurunkan usin dari langit? Boleh. Tapi adakah kita ni boleh duduk saja menunggu usin turun dari langit? Tidak dapat. Mesti kita ni bekerja dan berusaha mencari rezeki. Sama juga kemenangan itu akan hadir insya-Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kemenangan. Okey. Tapi kemenangan itu seperti mana sunnatullah dalam benda-benda yang lain perlu direalisasikan dengan usaha kita ni. Artinya perlu dulu ada usaha tu. Perlu dulu ada doa, usaha tu dulu. Selepas sudah kita ni luangkan tadi punya usaha dan doa tu seinggan-inggannya, tema tu baru tadi lepaskan Allah Ta'ala. Baru tadi dapat katakan ataupun tadi serahkan semuanya Allah Ta'ala. Selagi tadi alum melakukan usaha yang maksimum dan doa yang maksimum, dia munajat yang maksimum kepada Allah Ta'ala, dan tadi dia berhak untuk menuntut kemenangan itu ataupun untuk hatta mengharap kemenangan pun tadi dia berhak pun tanpa melakukan usaha dan doa yang sepatutnya. Ataupun doa tu pun kira usaha lah juga. Artinya usaha tu terbagi dua lagi, usaha fizikal dan usaha rohani kan. So tanpa melakukan usaha yang sepatutnya, kita ni dia berhak pun untuk mengharap kemenangan itu muncul. Sebab seperti mana perkara-perkara lain di dunia ni, sunnatullahnya ialah kita ni dituntut juga untuk meluangkan usaha kita ni semaksimum dan semampunya, yang menjadi sebab kepada Allah Ta'ala menurunkan kemenangan ataupun menunaikan janjinya. Macam tu. So itu bukan satu mindset yang betul lah. Kalau ada sebagian orang mukmin ataupun orang Islam yang mengatakan ada relax saja, dia payah kita ni berjuang contohnya, lastnya sama juga kita ni akan menang. Indah. Secara syar'inya tadi dituntut masih untuk berjuang dan untuk melakukan apa saja inisiatif untuk menghasilkan kemenangan itu. Walaupun akhirnya tadi tahu kemenangan itu semata-mata daripada Allah Ta'ala. Artinya ia yang berhak membagi. Macam tu. Okey, balik ke isu yang kan kau cakap tadi. Ya. Ada satu isu ni dan ia digual oleh sebagian orang Islam juga. Bila mana mereka mempersoalkan
Artinya diorang mempersoalkan bahawa yang berjuang masa ni di Palestin tu indah sebulu dengan diorang. Indah sebulu ni maksudnya akidahnya indah sama mungkin, ataupun manhajnya tu ada yang salah, ataupun dari segi pemikiran diorang ni bukan pemikiran yang lurus. Artinya jangan dulu tadi bincang secara politik lah. Ya ada banyak ni kelompok ni. Ya ada kelompok yang indah mau menyokong perjuangan orang Palestin dengan alasan politik. Diorang ni dari aliran pembangkang politik sekian-sekian contohnya, sehingga ya tadi dia betul sokong diorang. Ataupun ada satu lagi faktor agama, faktor mazhab lah tadi katakan, bukan agama tapi faktor mazhab. Artinya diorang punya mazhab akidah dia sama macam mazhab akidah kita ni. Okay, pertama sekali kita ni kan di sini kita ni kan mengatakan bahawa siapa yang akidahnya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, majoriti daripada orang berjuang di Palestin itu akidahnya akidah yang sama. Satu lah. Tapi kalaulah kita ni andaikan sajalah, kita ni ambil dia pada face value lah, yang diorang tu bukan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah contohnya, tapi orang Islam. Tapi orang Islam lah masih. Orang Islam masih. Tapi diorang tu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah itu sebagai satu alasan untuk kita ni indah menyokong bis diorang? Adakah itu sebagai satu alasan untuk kita ni malah mengecam dan memboikot perjuangan itu kan? Artinya seolah-olah macam diorang punya pasal ni, jangan ditolong diorang ni. Kalau tadi tolong akan menolong diorang punya penyebaran tu pulang. Ya kita ni ukhuwah Islamiyah tu lebih besar ataupun lebih umum dan menuntut akan kita ni pertolongan lebih daripada segala sesuatu. Perbezaan mazhab, ideologi, politik, bangsa, apatah lagi, semua tu selagi mana berada dalam satu payung agama Islam, maka haknya sebagai seorang saudara Muslim masih ada. Artinya okeylah, tadi ambil dia yang paling sesat sekali lah, yang jelas sesatnya. Contohnya ada orang tu orang Syiah contohnya. Jiran Tani lah contohnya. Tadi tahu itu orang Syiah. Tapi ia masih orang Islam lah. Artinya ada bidah yang mengkafirkan ia. Artinya kan artinya pasal di ini banyak juga. Pasal itu tu. Ini pasal juga dijelaskan bahawa Syiah ni ada sebahagiannya yang mukafirah, tapi majoritinya indah mukafirah. Artinya sebahagian daripada diorang punya kesesatan itu mengkafirkan. Artinya sebagian kelompok bis diorang ada yang kafir, mengeluarkan diorang dari Islam, mengeluarkan diorang daripada agama Islam itu. Tapi majoriti dari umat diorang ni sasat atau ajaran sasat, tapi masih indah masuk ataupun indah keluar daripada daerah Islam itu. Masih digelar sebagai orang Islam, cuma akidahnya sasat sahaja. Dan dia dikira sebagai orang fasik atau saja. Tapi masih orang Islam, masih umat Islam. So contohnya dia jiran tadi itu orang Syiah yang masihlah dalam daerah Islam atau kan. Ia akidahnya sasat saja. Ia punya pegangan agamanya sasat atau lurus, tapi masih orang Islam. So contohnya dia rumahnya terbakar. Adakah tani boleh biarkan saja dengan alasan you orang Syiah, akidahnya sasat? Tani mana boleh tolong ke dia? Indah. Dan dari segi syar'inya, dari segi hukum fikihnya, ia masih ada hak atas tani. Mun rumahnya angus ataupun mun rumahnya terbakar, tani mesti tolong ke dia. Mun ia kena rompak, tani mesti tolong ke dia. Mun ia miskin, contohnya fakir, tani mesti tolong ke dia juga. Mun dia nda makan 2-3 hari sudah, tani mesti bagi ke dia makan. Mun dia sakit, tani mesti lawat dan ziarah dan lain-lain. Artinya masih ada silaturahim yang perlu dijaga. Masih ada haknya yang perlu kita ni tanggung sebagai seorang saudara Islam. So kita ni energi tadi tu kita ni basarkannya. Kita ni anggap dah sajalah contohnya. Orang di Palestin itu okeylah, mana sajalah. Kita ni adalah di antara diorang tu contohnya yang bercampur, ada yang akidahnya sasat lah. Masih pelang arguable lah. Dapat dipastikan benda tu. Itu pertama. Tapi muntialah adanya kita ni pun masih juga kita ni ada tanggungjawab untuk menolong diorang. Sebab diorang orang Islam. Artinya yang menjadi faktor utama mengapa kita ni mesti tolong diorang dan kenapa mesti kita ni support, artinya menyokong diorang, perjuangan diorang itu sebab diorang orang Islam. Atu ia punya faktor utamanya untuk tadi menyokong dan bersolidariti bersama diorang itu kan. Itulah terpitah dulu perbezaan mazhab, perbezaan ideologi, perbezaan akidah selagi mana ia keluar daripada agama Islam,
patah lagi perbezaan politik dan lain-lain kan. Artinya macam Hamas itu contohnya, ada sebagian orang Islam sendiri yang Hamas punya pasal ni, artinya jangan disokong dorang punya perjuangan itu. Sebab dorang peganas, sebab dorang berbeza ideologi dan lain-lain. Yang kita ni tidak tepi dulu segala benda yang lain itu. Dorang orang Islam ke indak? Orang Islam. Siapa lawan dorang? Orang kafir. Maka dalam hal ni, di sini tiada konsep wala atau kesetiaan atau kesetiaan itu arah saudara se-Islam dulu. Dia kiralah tani berbeza dengan ke dia dari segi ideologikah, dari segi mazhabkah, dari segi apatah lagi politik, apatah lagi pendapat saja kan. Mesti kita ni telah tepi dulu semua tu, dan tani mesti berdiri bersama orang tanpa mengendahkan dulu. Artinya nanti tak lagi menyambung perdebatan dan perbincangan pasal benda-benda yang lain itu. Tapi pada ketika mana diorang ditimpa serangan ataupun diserang oleh musuh Islam, tadi mesti berdiri sama mis diorang untuk membantu dan menolong mis diorang tanpa mengendahkan dululah benda-benda lain itu. Sebab akhirnya yang lebih kuat atau dan utama tu ialah persaudaraan sesama Islam itu dulu kan. Bila mana aman sudah contohnya dan lain-lain, berarti tani boleh pursue yang lain atau berarti tani boleh pursue macam tani rot durang contohnya, kita ni kita ni diskusi yang lain-lain atau lain cerita tu. Yang utama dulu tani lihat dulu siapa yang kena serang ni orang Islam, siapa yang musuh durang orang kafir, tani mesti sama orang Islam tu confirm. Jangan dulu sibuk-sibuk kan megitahu ini tapi durang ni walaupun orang Islam tapi durang ni akidah yang lain dan lain-lain. Ini tu jangan dulu. Tani mesti fokus dulu bantu bis durang sampai keadaan tu sudah stabil mungkin, baru dalam satu mula yang lain. Adakah diorang punya ideologi politik atau lurus kah, salah kah, diorang ni boleh kena mengontrol ataupun mengawal wilayah itu ke indah kan. Artinya ada orang malah mempersoalkan sepatutnya Hamas tidak mengontrol wilayah itu ni, tem-tem perang sedang terjadi perang ni, temanita juga diorang kan mula membincangkan adakah sepatutnya Hamas satu pemerintah yang sah bagi Gaza kah bukan. Yang kita ni itu bukan keutamaan lah, bukan masanya terus, bukan masanya read the room lah yang kita ni kan, bukan masanya untuk kita ni kan bincangkan benda-benda cuma tu. Atau ada waktunya tu. Dan kalau tanikan bincangan sedikit lagi lah, ada orang cakap mana kan jua indahnya ataupun durang yang mau menolong Palestin, sebabnya kalau tani tolong dan durang menang, sesama Palestin itu akan berkelahi je. Disebabkan dua dua kelompok itulah, malah tiga sebenarnya. Ya tiga, Fatah, Hamas dan Jihad Islami. Ada tiga sebenarnya. Tapi itu tu sebagian orang ataupun sebagian orang Islam sendirilah tani sepatutnya jangan menolong bis durang dulu. Sebab sekarang kalau tani tolong, durang terpulangkan berbunuhan sama sendiri. Ni kita ni pertama sekali tadi masih perlu tolong dorang tanpa kira apa outcome-nya lepas satu. Yang penting outcome-nya ialah dorang ni terlepas daripada penindasan orang kafir. Itu dulu. Lepas satu, mendorang kan berkelahi ke berbunuh sesama dorang, dia pernah dikatakan mana saja. Tapi itu lebih ringan daripada berada di bawah cengkaman orang kafir. Banyak pun dari zaman dulu sampai zaman ini orang Muslim berperang sesama dorang, biasa sendiri. Itu benda yang biasa. Yang indah biasanya ialah, ataupun yang indah sepatutnya terjadi ialah kalau orang kafir menguasai orang Islam. Atau tani tidak akan terima sesekali pun. Walaupun itu musuh ke tani dalam agama contohnya. Artinya contohnya lah Iran lah contohnya. Kita ni katakan negara Syiah kan. Tani tahu Iran itu negara Syiah. Dan ia punya akidah rasminya ialah akidah Syiah. Itu jelas. Kalau Iran tu ada serang oleh orang kafir contohnya, kewajipan tani untuk side bersama Iran masih. Sebab kenapa? Orang Islam masih kan. Indah dapat tani kan cakap baru dorang tahu siapa suruh Syiah contohnya lah. Indah dapat tu sebab dorang masih orang Islam, dan persaudaraan Islam itu mesti didahulukan dan diutamakan daripada benda lain. Sudah dorang terlepas daripada serangan, dorang sudah stabil, dorang sudah aman, baru tani teruskan lagi tani punya agenda sama dorang. Baru tani teruskan agenda untuk membetulkan apakah baru tani teruskan perbincangan politik kah apakah, atau lain cerita, tidak tepi dulu. So inilah aku rasa yang perlu juga tani faham dalam benda ni. Sebab India sedikit je lah orang yang macam mana, sedikit reluctant lah, sedikit orang India mau
ataupun diorang mengabaikan perjuangan rakyat Palestin ni semata-mata sebab yang membawa perjuangan itunya bukan daripada ideologi yang sama bukan daripada politik ataupun pemahaman politik yang sama contohnya. Kita ni tolak tepi dululah semua tu. Dan tani boleh pun bincangkan sebenarnya adakah Hamas itu sebenarnya ani atau apa akidah diorang yang sebenar dan lain-lain, dan apa diorang punya hak dan lain-lain. Tani boleh bincangkan dari sudut politik dan geopolitik, boleh. Tapi tani benda tu tani tolak tepi dulu. Dan itu inna menghalang kita daripada side dengan dorang dengan apa ni dengan membagi bantuan kepada dorang di dalam hal peperangan di antara Islam dan kafir. Bukan di antara politiknya. Bukan di antara contohnya nanti, kalau nantilah contohnya aman sudah kali kemudian Hamas itu berkelahi dengan Fatah. Itu lain cerita lah. Itu ada lagi perbincangannya kan. Itulah dan calinya kalau tadi lihat kan dalam peperangan ni, yang peperangan jelas ni lah. Ya, peperangan ni antara hitam putih ni masa ni. Antara kafir dan Islam kan. Jelas wah. So tadi punya side itu sepatutnya jelas sudah berada bersama orang Islam. Berbanding peperangan yang berlaku di negeri Islam yang lain yang di antara Islam dan Islam. Macam di Syria, macam di Yaman contohnya kan, di antara Houthi dengan kerajaan asal kan. Tadi akan dapati bahawa sebahagian negara-negara Islam ni cepat untuk menolong dalam kes Islam sesama Islam. Cepat untuk menolong, membagi senjata, mengantar askar untuk peperangan Islam sesama Islam. Tapi dalam peperangan ni yang jelas di antara Islam dan kafir, mana tiap? Itulah ia punya soalan yang tadi bincang dalam episod lepas lah kan. Mana tiap? Jadi itu satu perkara yang ironik lah. Ironik. Sangat-sangat ironik. Faktor kenapa diabaikan isu Palestin dan Israel ini pasal katanya nanti diorang akan berurusan sendiri. Adakah boleh kita cakap ini adalah implikasi daripada apa yang telah berlaku bertahun-tahun di kalangan orang Arab itu sendiri. Macam diorang ada perang teluk di antara Iraq dan Iran dulu. Macam itu Iraq Kuwait dan macam Saudi dan dengan Yaman. Syria contohnya yang Iran masuk. So untuk mengelak itu daripada berlaku laginya sudah baikkan. Kalau benar lah diorang biasa sebab atu dan itu salah cara berfikir lah. Dari segi syaraknya itu salah. Kita ni dah melihat kepada atu. Artinya kalau dia orang Islam sama Islam itu akan berperang, tadi dah belum katakan atu perkara yang baik atau perkara yang buruk masih. Tapi atu lebih B-side, bukan non B-side, tapi lebih ringan lah yang tadi. Lebih ringan daripada orang kafir menguasai atas tanah. Atau lebih ringan. Peperangan Islam sama Islam ni berlaku bukan bermula daripada kita ni. Mula dari sahabat sudah. Tadi ada perang Jamal, tadi ada perang Siffin. Ini perang yang berlaku di antara sahabat ni. Yang berbunuh-bunuhan ni sesama diorang adalah sahabat. Dan selepas itu banyak lagi lah peperangan yang berlaku zaman seterusnya di antara kerajaan Islam dan kerajaan Islam. Dan perkara itu perkara biasa. Yang sepatutnya ialah walaupun lah pada keadaan aman Islam sama Islam itu berperang, tapi itu indah menafikan yang ketika mana kerajaan musuh ni, kerajaan Islam yang musuh ni kan diserang oleh kerajaan kafir, tadi ada kewajipan secara syaraknya masih untuk menolong diorang. So cara fikirnya mesti cuma tu. Cara fikirnya ialah okay, kami musuh sama kamu, tapi in the end kita ni dapat menafikan yang tadi saudara masih sesama Islam. So ada masih hak kamu atas kami untuk menolong dan lain-lain. Satu. So itulah ia sama macam cerita kalau tidak silap di Karbala ketika mana Sayyidina Husin dikepung oleh askar. Ironiknya kalau dalam cerita sejarah, diorang sembahyang berjamaah sama-sama. Dan Sayyidina Husin jadi imam. Dan perang. Tim kali kepung itulah. Masuk waktu sembahyang, sekali Sayyidina Husin jadi imam, yang lain jadi makmum. Dia kira yang berada di pihaknya ataupun di pihak sebelah. Kemudian bila habis sembahyang, mula balik macam tu. So itu menunjukkan kepada tadi bukan perkara bagus, tapi ada perkara yang lebih penting daripada sekadar menjaga daripada, ataupun ada perkara yang lebih penting daripada perbezaan yang kurang penting. Artinya ada prioritinya lah. Perbezaan akidah itu penting pulang kan. Perbezaan akidah ni penting, yakni tadi wajib untuk menjelaskan akidah yang lurus dan meluruskan akidah yang salah.
Tapi yang lebih penting lagi daripada tu ialah hak sesama Islam tu sebelum tu. Artinya kalau ada hak orang Islam tu dikacau oleh orang kafir, maka berhentikan dulu yang belum prioriti ni, ataupun bersama seiring. Artinya kita ni boleh berdebat masih dalam masa yang sama tadi tolong ya. Tak ada pertentangan pun antara dua tu kan sebenarnya. Jadi itu cara fikir yang sepatutnya lah yang kita ni ada. Artinya kita ni tahu di mana meletakkan prioriti itu. Kita ni read the room lah. Ni orang tahu konteks dan lain-lain sebelum kita ni kan menimbulkan apa-apa lah. Macam ya. Itu kali yang ada lagi. Mungkin buat masa ni ya itulah kali saja. Unless ada. Tapi disebabkan masa sudah drag. Okey lah. Kalau ada pun kita ni akan berpindah ke episode yang selepas ini. Jadi mungkin untuk penutup bagi isu Palestin ni. Dia belum tahu lah belum tahu. Tapi untuk episode kali ni lah kita ni kesimpulannya ialah kita ada kewajipan lah. Kita ada kewajipan dan tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Apa kita ni punya sumbangan dan tipe pertolongan yang kita ni telah buat untuk rakyat Palestin. Artinya ikut kapasiti ni datang maksudnya. Benda tu kan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Dan di mana kita ni berdiri, adakah bersama orang Islam, adakah kita ni berdiri bersama bisdurang, ataupun kita ni berdiri neutral contohnya, indah mau memihak, ataupun tadi memihak malah lebih teruk kepada orang kafir. So itu semua perkara-perkara yang akan disoal dan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Jadi itu penting lah untuk kita ni tahu tanggungjawab kita ni towards perjuangan rakyat Palestin itu. Dan tani mesti tahu prioriti tani juga lah. Ya. Dan mudah-mudahan kita ni tahu prioriti kita ni atau kita ni indah akan membiarkan bisdurang ni berjalan sendiri. Dan kita ni berharapan kita ni akan ambit lah kemenangan atau sebagaimana seperti yang kita ni selalu habiskan episod kita ni dengan You Will Never Walk Alone dan Victoria Concordia Crescit Victory Through Harmony. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang lain. Untuk itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Adios.